ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Allah yang himpun dengan kita, menyempurnakan fardu yang cukup besar daripada perintah salat fardu maghrib berjemaah. Kemudian kita duduk dalam majlis yang mana hakikat yang kita inginkan daripada Allah ialah penerimaan. Kerana dunia ni, Allah firman dalam Quran, Alladhi khalaqal maut, Allah yang ciptakan mati, wal hayah, dan kehidupan. Apa makna dia? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk uji daripada kalian yang mana paling cantik amal dia. Suatu tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dunia ni sangat sementara. Sifat dunia ni sementara, dan apa saja ada kaitan dengan dunia sementara. Allah firman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa saja yang ada di sisi kamu akan binasa. Yang kekal sampai bila-bila cuma yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sementara ni cukup bahaya. Dunia yang sementara ni cukup bahagia. Cukup bahaya sebab selalu orang yang berada dan membuka ruang hati dia untuk dunia pasti akan terkesan dengan dunia. Pasti yang akhirnya terkesan dengan dunia, layan dunia, akan dihancurkan oleh dunia. Sebab tu tuan guru kami kata, Hamara dushman char hai, हम सब दुश्मन हैं और हमारा दुश्मन चार है. Musuh kita ada empat. Musuh kita ada empat. Dalam bahasa Urdu, musuh apa dia? Dushman. Tuan-tuan duk tengok Hindustan, puluh tahun dah, tapi malangnya baca subtitle. Sampai bila-bila tak boleh. Tuan-tuan lepas ni tengok Hindustan, tak tengok subtitle. Tuan-tuan, dushman dalam bahasa Urdu musuh. Macam mana eja dushman? Kalau bahasa Hindi diguna tulisan Sanskrit, kalau Urdu diguna tulisan Arab. Dal, shin, mim, nun, dushman. हमारा पहला का दुश्मन ये दाल है. Musuh kita yang pertama dal. Apa dia? Dunia. Dunia ni musuh. Siapa buat kawan, binasa dia. Dunia ni musuh. Siapa yang ambil sebagai peneman, hancur rosak akhirat dia. Ulang kali Allah sebut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia, kata Allah, kesenangan yang kamu rasa, tipu lah. Allah yang cipta dunia, Allah kata dunia ni kesenangan dia, tipu. Sebab tu tuan-tuan jangan berkawan dengan dunia. Tapi bukan makna tak boleh pegang dunia. Tuan-tuan, dunia ni boleh dipegang setakat dengan tangan, jangan sampai tembuslah hati. Selagi mana kapal berlayar di lautan, insya-Allah dia akan sampai ke destinasi dia kalau tak bocor. Kalau bocor, insya-Allah tengah-tengah karam. Begitu dunia, kata para ulama, berlayar atas dunia, jangan sampai bocor hati. Kalau bocor hati tu, insya-Allah karam. Fir'aun laknatullah alaih karam. Fir'aun laknatullah alaih karam. Alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya. Orang yang menginginkan dunia. Allah cerita dalam surah Al-Qasas, yang melihat kekayaan Qarun, kata apa? Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Alangkah baiknya kalaulah kami dapat apa Qarun dapat. Innahu lazu hazzin azim. Sungguh dia telah memperolehi keberuntungan yang cukup agung.
ayat ni Allah sambung. Kalau Allah berhenti kat situ, maka cukup hanya kebinasaan kepada ahli dunia. Tapi Allah kata tak, di celah-celah ahli dunia tu ada apa? Alladzina utul ilma wailakum thawaballahu khair. Di celah-celah ahli dunia tu ada ahli ilmu. Tuan-tuan kita yang duduk dalam majlis ni, apa yang kita mau, kita nak faham apa makna dan maksud kehidupan kita. Kita duduk dalam kuliah tauhid, kita duduk dalam kuliah akidah, kita duduk dalam kuliah fiqh, kita duduk dalam kuliah sirah, kita duduk dalam pengajian-pengajian agama. Apa makna dan maksud dia? Untuk faham apa dia makna kehidupan ni, untuk faham di mana pengakhiran kita sebagai hamba ni, untuk faham di mana kita bila lepas Allah Ta'ala hancurkan dunia ni. Sebab tu orang-orang yang ada ilmu, yang diberikan oleh ilmu, kata wailakum, kecelakaan, malangnya kamu di ahli dunia, malangnya kamu orang yang nak dunia. Thawaballahu khair, bukankah pahala itu lebih baik di sisi Allah? Liman amana wa amila salihah, untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Pahala itu keutamaan, redha Allah itu keutamaan, akhirat itu keutamaan. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Kata Allah, sekali-kali kamu takkan dapat pahala ni melainkan satu jalan dia, sabar. Sebab tu tuan-tuan, jihad ni apa? Saya tanya tuan, kalau saya tanya jihad pada orang, biasalah kita kalau dengar perkataan jihad, benda pertama sekali keluar dalam kepala otak kita apa dia? Perang. Standard. Dengar jihad, kalau orang Islam pun dalam kepala dia keluar jihad, perang. Apa agak-agak orang bukan Islam? Orang bukan Islam pun, satu video tuan-tuan, Donald Trump tengah bagi ucapan, ada siapa cari Allahu Akbar, tuan-tuan. Takut dia. Semua berkumpul keliling dia sebab dengar perkataan Allahu Akbar tu seolah-olah bom akan jatuh ke kepala dia. Mereka orang bukan Islam melihat agama Islam ni sebagai satu agama kekerasan, satu agama pembunuhan, satu agama yang pengganas. Sebab apa? Sebab salah daripada tafsir kefahaman berkenaan jihad. Orang Islam sendiri pun dengar jihad ni perang. Tuan, jihad ada dua. Yang pertama jihadul akbar, yang kedua jihadul asghar. Jihad besar, jihad kecil. Adapun jihadul asghar ialah mengangkat pedang. Jihadul akbar, jihad besar, ialah jihad ala nafs. Jihad ni menentang hawa nafsu ni. Suatu Adam AS bila diutuskan, Nabi Adam AS tak ada perintah perang ni. Tuan-tuan, sebab tu jahada, perkataan jihad daripada jahada yang makna dia bersungguh-sungguh. Tuan-tuan bersungguh-sungguh cari ilmu. Tuan-tuan sedang berjihad dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan bersungguh-sungguh mencari rezeki. Tuan-tuan sedang berjihad dalam mencari rezeki. Siapa yang ada kesungguhan dalam satu perkara, dia sedang berjihad dalam perkara tu. Adapun perang ialah qital. Nabi SAW, tuan-tuan, duduk di Madinah. Setelah Nabi sampai di Madinah, barulah turun perintah untuk berperang di jalan Allah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ayat ni Madaniyah. Ayat ni turun di Madinah. Ayat ni turun bukan untuk Nabi serang. Dah, ayat ni ialah untuk Nabi SAW mempertahankan diri apabila diserang. Menentang terhadap kezaliman. Orang-orang yang buat zalim kat kita, kita boleh pertahankan diri kita. Dikala Abu Sufyan, orang Quraisy rampai harta orang Islam yang berhijrah untuk dijual di kota Syam, maka Nabi telah membuat satu demi satu perancangan untuk ambil balik harta tu, kerana harta tu milik orang Islam. Ada kala Nabi hanya utuskan para sahabat daripada sariyah demi sariyah. Ada kala Nabi sendiri memimpin pergi ghazwah demi ghazwah. Sebab tu tuan-tuan,
Di Mekah belum ada perintah perang. Di Mekah ayat yang kedua turun, surah Al-Quran yang kedua turun, Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ayat tentang dakwah. Wahai orang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, maka bagi peringatan, wa rabbak, Tuhan kamu, fakabbir, besarkan dia. Cerita kebesaran Allah, jumpa manusia, ajak kepada Allah, cerita siapa pencipta. Tuan-tuan, belum ada perintah Allah perang. Adakah masa tu Nabi tak berjihad? Apakah di Mekah tak ada jihad untuk Nabi? Bahkan itulah jihad. Kesungguhan Nabi di dalam menyampaikan agama, sehingga mereka ugut untuk bunuh Nabi. Sebelum tu mereka nak bagi dunia pada Nabi. Apa kata Nabi? Lebih kurang mafhum hadis, seandainya mereka meletakkan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, aku sekali-kali takkan tinggal kerja dakwah ni. Nabi sanggup tengok isteri Nabi Khadijatul Kubra alaihi salam mengorbankan satu persatu harta, syahid akhir jalan Allah. Apakah Sayyidatuna Khadijah ikut perang? Tak, Sayyidatuna Khadijah tak pernah ikut perang. Tetapi Sayyidatuna Khadijah ialah orang yang cukup hebat dalam berjihad di jalan Allah. Orang yang menjadi asbab Nabi SAW berada dalam keadaan ketenangan, kebahagiaan sepanjang disusahkan oleh orang Quraisy dengan segala penentangan mereka. Dah angkat pedang belum? Belum. Nabi hijrah ke kota Madinah, baru turun ayat Quran, difardukan ke atas kalian untuk berperang. Tuan-tuan, suka perang? Kalau tiba-tiba lah isytihar negara kita esok perang, tuan-tuan, kita sambut, kita seronok? Tak kan? Mana-mana negara pun, mana-mana orang, hatta rakyat Israel ingat lepas suka. Bukan semua rakyat Israel Zionis. Kita yang kadang-kadang tak sedar kan. Kita dulu ingat tahun 1970-an dulu, pakar-pakar nyanyi lagu By the river of Babylon. Ingat lagu tu? Yeah we say, we remember Zion lah. Seronok kan kita tu. Malaysia pakai apa? Lagu apa ni? By the river of Babylon, di tepi sungai Babylon. Yeah we said, yeah kita duduk. Yeah we kita menangis. We remember Zion, kita teringat Zionis. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan, seronok je dengar muzik-muzik ni. Kadang-kadang tak ada sempat nak tengok lagu tu apa cerita dia tu. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila turun ayat ni, memang para sahabat di kalangan mereka berperang dalam ni. Ini jihadu 'alan nafs ni, perang kat dalam ni. Mereka tak suka perang, dan Allah jawab terus, wa 'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kala kamu tak suka satu benda tu, tapi benda tu baik untuk kamu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an. Kadang-kadang kamu sayang satu benda, kamu suka satu benda tu. Wa huwa syarrul lakum. Dan benda tu tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Tuan-tuan, sebab tu mentaati Allah dalam perkara yang kita tak faham, ini iman yang sempurna. Taat benda yang faham senang kan? Kita faham, kita taat, alhamdulillah. Benda faham senang. Benda yang Allah Ta'ala perintah bertentangan dengan nafsu. Sahabat ridwanullahi ajma'in perjanjian Hudaibiyah, mereka tak boleh brain. Nabi bersetuju dengan segala perkara yang bertentangan dengan jiwa mereka. Mereka dah sampai Mekah dah, 23 km lagi dah. Nak masuk Masjidil Haram dah, bermiqat dah di Bir Ali dengan keadaan ihram. Tiba-tiba terma yang pertama dalam perjanjian Hudaibiyah tu apa dia? Tahun ni tak boleh buat umrah, tahun depan baru datang buat umrah. Tuan-tuan,
Kalau kita dah beli package hak beli pula package premium 12,000 Safwa Orchid, dah terbayang dah hotel per full board. Memang dah terbayang ni 5-star hotel full board, Madinah Oberoi roof hotel belakang sikit 4-star. Kita ambil depan Oberoi 5-star, satu malam 2,000. Terbayang. Oh, seronok dan salam. Memanglah sedih salam tinggal kat ahli keluarga. Sampai ke immigration, scan pasport tak lepas. Sangkut. Jemaah semua dah lepas. Pegawai immigration kata tak boleh ni, sangkut ni, awak tak dibenarkan keluar negara ni, ada masalah ni. Tuan-tuan, dah pakai ihram dah, masuk Jeddah dulu. Dia punya semangat tu nak pergi umrah tu, tengok sangkut agak apa perasaan dia. Dia akan huru-hara cari jalan untuk lepas juga. Tahun lepas seorang jemaah saya macam tu, kami semua lepas. Saya lepas immigration, elok saya pusing belakang tunggu mana jemaah baki seorang lagi. Abang ni excited, dia pun scan dia punya pasport dekat auto gate, tak lepas. Oh, dia kata, ustaz buat apa ni? Oh, jap, kita tengok sebab apa ni. Tuan-tuan, sangkut LHDN. Dia kata dia check online dah clear, rupanya dalam sistem ada. Kita telefon staff yang belah sana, mereka uruskan. Isteri dia dah lepas autogate dah. Menangis isteri dia. Isteri dia kata, oh dok segi lah kalau habis dok pergi. Kalau habis dok pergi, dok segi. Saya kata, kak masuk dalam dulu, kak pergi sembahyang, cari surau, buat salat taubat, solat hajat, minta pada Allah. Mekah siapa punya? Allah punya. Malaysia siapa punya? Allah punya. Jangan pilih kita sampai siapa? Allah. Saya pun tunggu kat immigration, tunggu. Makcik tadi suami isteri dia pun masuk. Tunggu tuan-tuan. Pegawai immigration, salah seorang tu saya kenal. Alhamdulillah. Pakcik tu memang setiap bulan duduk kuliah subuh. Dia pun datang tengok, ustaz, awak tak masuk lagi? Tuan, saya kata, haji, tuan tengok tak? Seorang saya punya jemaah saya sangkut lah sebab LHDN. Tuan-tuan, jawapan dia memang best. Biasanya tak lepas ustaz, baik ustaz pergi lah. Ingat boleh tolong, kot-kot ada kabel kena. Tuan-tuan, haji tu kata biasa tak lepas, baik ustaz pergi. La hawla wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, lah kali saya tak apalah, masuklah. Saya masuk dalam. Pegawai sebelah sana yang masih belum lepas lagi, yang tak ikut, dia tolong selesaikan. Saya sampai sana tuan-tuan, isteri dah selesai solat, tengok saya sampai, abe mana abe? Saya tengok isteri dia, saya kata, doa dah. Doa dah ustaz, doa dah, abe mana? Saat lagi tengok tuan-tuan, suami dia lari tuan, dalam keadaan menangis. Alhamdulillah ustaz lepas, Alhamdulillah ustaz lepas dia. Tuan-tuan, isteri dia tengok tu, Masya Allah tuan, suami isteri menangis. Tuan-tuan, hanya sikit je goncangan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok suami isteri ni, pasangan ni, tengok Kaabah menangis, doa menangis, tawaf menangis, sa'i menangis, salat menangis, ziarah menangis, duduk tazkirah menangis, dalam bah menangis ya sepanjang daripada ibadat umrah dan ziarah. Tuan-tuan, kita kalau Allah tak goncang hati kita, tawah, ibadat tak ada perasaan, angkat tangan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, sambil scroll handphone dia boleh doa. Sebab apa? Seolah-olah minta kepada Allah, Allah bagi, tak apa, tak bagi pun tak apa. La ilaha illallah. Apakah itu sifat hamba? Apakah itu sifat kepada yang memerlukan Tuhan, yang bersandar kepada Yang Maha Esa? Tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW diutuskan untuk membentuk jiwa dan hati para sahabat. Sahabat bila Hudaibiyah tertahan, Allah Ta'ala melihat keadaan tu, Allah yang menjadikan perkara tu.
Tuan-tuan, kita ni hidup jauh dah 1400 tahun lepas peristiwa ni jadi. Jadi kita nampak kenapa dan bagaimana berlaku peristiwa tu daripada sudut pandangan yang lebih luas, sebab kita tak hidup zaman tu. Tuan-tuan, kalaulah Allah Ta'ala jadikan tahun ke-6 Hijrah bulan Zulkaidah tu lepas Nabi buat umrah, Nabi akan buat umrah tahun tu bersama dengan orang-orang Arab jahiliah yang bertawaf dengan telanjang. Nabi akan buat umrah tahun tu bersama dengan amalan khurafat manusia yang hidup di zaman tu, menyembelih binatang-binatang sembelihan, disapu kepada berhala-berhala, Lata, Hubal. Tuan-tuan, Allah sengaja, Allah yang tahan. Bukan Nabi yang tak mau, Allah yang tahan. Allah jadikan hanya asbab saja perjanjian Hudaibiyah itu untuk hadirkan satu ujian kepada para sahabat, melawan nafsu mereka, menentang, berjihad, berperang hati mereka, mentaati Allah dalam keadaan walaupun mereka tak faham. Mereka boleh. Sayyidina Umar datang tanya Nabi. Sayyidina Umar tanya, "Ya Rasulullah, bukankah Tuan Rasul?" Tuan-tuan, Sayyidina Umar boleh tanya, "Ya Rasulullah, bukankah Tuan Rasul? Bukankah mereka orang Quraisy? Bukankah kita berada di atas kebenaran? Bukankah mereka kebatilan? Kenapa kita ikut mereka, ya Rasulullah?" Abu Bakar Siddiq, orang yang paling faham agama daripada umat ni, dia kata, "Ya Umar, ya Umar, bukankah dia Rasulullah?" Dah tu dengar, taat saja. Walaupun tak faham, walaupun tak kenal dengan perasaan. Tuan-tuan, Sayyidina Umar berperang dengan nafsu dia. Dah pakai ihram, tak boleh buat umrah. Yang kedua apa dia? Siapa yang masuk Islam lepas daripada perjanjian ni mesti dipulangkan kepada kaum keluarga dia. Tapi siapa yang murtad meninggalkan Islam mesti dibiarkan. Sayyidina Umar kata, apa tak bela ni? Dan gencatan senjata 10 tahun. Islam tengah menang, tuan-tuan. Sebelum perang Badar berlaku perang Rabigh, Islam menang. Perang Abwa, Islam menang. Zul'ushairah, orang musuh dah lari. Perang demi perang yang berlaku, satu persatu dimenangi oleh orang Islam. Orang Quraisy minta untuk gencatan senjata, Nabi setuju. Tuan-tuan, sahabat dalam keadaan menekan jiwa mereka, berperang dengan hati mereka, sehinggalah Nabi kata, sembelih binatang, sembelih kambing dan tahlul. Tuan-tuan, kan berada dalam ihram, rukun yang pertama dah sempurna, dah niat dah tadi, tak tawaf, tak sa'i. Jadi macam mana nak keluarkan diri daripada pantalangan ihram? Macam mana nak bertahlul? Kena bayar dam ithar. Macam mana bayar dam ithar? Sembelih seekor kambing. Nabi perintah sahabat sembelih kambing, seorang pun tak sembelih. Seorang pun tak sembelih. Bukan tak taat, tapi sahabat masih lagi terngiang-ngiang akan ketidakadilan perjanjian ni. Nabi masuk dalam kemah Nabi. Isteri yang Nabi bawa masa tu siapa? Sayyidatuna Ummu Salamah. Nabi tanya, Nabi bagi tahu Ummu Salamah, ni Nabi, tuan-tuan. Walaupun Nabi ialah orang yang diutuskan oleh Allah dengan wahyu-wahyu, Nabi tak perlu mesyuarat pun tak apa, sebab Nabi ni dapat wahyu daripada Allah. Tapi ini sifat Rasulullah. Nabi ialah orang yang paling banyak mesyuarat, hatta dengan isteri Nabi. Nabi beritahu, "Wahai Ummu Salamah, aku perintahkan mereka bertahlul, menyembelih binatang, seorang pun tak mau buat." Ummu Salamah bagi cadangan, "Ya Rasulullah, aku cadangkan Tuan keluarlah dulu, sembelihlah di depan mereka dan bertahlullah. Aku yakin mereka akan ikut." Nabi buat cadangan isteri dia, maka Nabi pun keluarlah bersembelih dan bertahlul. Sahabat semua buat apa yang Nabi buat. Selesai urusan umrah mereka. Tawaf tak? Tak. Deport, tuan-tuan, deport. Balik. Dalam perjalanan Jibril turun 4 ayat Al-Quran daripada surah Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina. Tuan-tuan, Allah telah menjanjikan sebuah kemenangan kepada Nabi. Inilah kemenangan yang nyata. Tuan-tuan, peristiwa ini berlaku pada bulan Zulkaidah pada tahun 6 Hijrah.
Nabi mendidik para sahabat mentaati Allah walaupun bertentangan dengan jiwa. Ini jihad ala nafs, ini jihadul akbar. Tuan-tuan, kita patah balik setahun sebelum, pada tahun ke-5 Hijrah, pada bulan Syaban, Nabi dapat berita Bani Khuza'ah, antara suku kaum mereka daripada Bani Mustaliq, sedang bersiap untuk menyerang kota Madinah. Tuan-tuan, antara ghazwah yang jarang kita cerita ialah ghazwah Mustaliq, ghazwah Bani Mustaliq. Minggu lepas saya pergi Jeddah, kami sewa kereta, kami drive daripada Jeddah ke Tabuk, sekitar 1400 km. Tapi hari pertama saya bagi ajak sahabat-sahabat saya, kita singgah ke satu tempat di kawasan kampung Al-Muraisi'. InsyaAllah tuan, tak ada travel pergi kat sini sebab jalan nak masuk situ susah. Kami naik kereta, saya pin location. Saya pun pertama kali pergi, saya terangi nak pergi sebab saya dengar itulah tempat Nabi SAW datang dan berperang dengan kabilah Mustaliq, satu kabilah yang cukup memusuhi Nabi. Kedudukan mereka berada di antara Mekah dan Madinah, di antara Mekah dan Madinah. Di tengah-tengah perjalanan tu ialah perkampungan Al-Muraisi', kampung Bani Khuza'ah daripada suku Mustaliq. Tuan-tuan, mereka ni cenderung kepada bersekutu dengan orang Quraisy lebih daripada berpihak dengan orang Islam. Kenapa? Ada kepentingan ekonomi. Kita tahu walaupun masyarakat jahiliah ketika tu, mereka ni ialah masyarakat yang menyembah berhala, tapi satu dunia datang untuk tunaikan haji. Haji ada tapi dengan cara jahiliah. Umrah ada dengan cara jahiliah. Atas Kaabah ada berhala, dalam Kaabah ada berhala, kanan kiri depan belakang Kaabah ada berhala. Tuan-tuan buat sa'i di Safa Marwah, tuan-tuan pergi sunnah berlari untuk lelaki di mana? Lampu hijau. Tuan-tuan, zaman Nabi ada lampu hijau. Ada Nabi kata nampak lampu hijau, insya-Allah tuan-tuan lari kat lampu hijau. Mana ada lampu hijau orang dulu? Habis tu macam mana boleh tanda lari kat lampu hijau tu kalau dulu tak ada lampu hijau? Dulu tak ada lampu hijau, tapi itulah kawasan yang disusun penuh dengan berhala. Di situ disusun berhala-berhala. Disebabkan itulah Nabi bila sampai situ, Nabi kata lari, jangan berjalan, cepat-cepat sikit lintas. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah a'azzul akram. Kita baca doa ni sambil lari. Tertinggal pula buku umrah, buat sa'i sendiri pula, mutawif hilang, tak hafal. Jangan risau tuan-tuan, tunggu jemaah Indonesia. Lepas baca kuat-kuat ramai-ramai Rabbighfir, ikut ya tuan. Tuan-tuan, kenapa lari? Sebab Nabi suruh lari. Kenapa Nabi suruh lari? Sebab dulu kawasan tu disusun berhala penuh. Ini manasik haji Nabi, manasik umrahnya Nabi SAW. Tuan-tuan, penuh kawasan tu dengan berhala-berhala. Latta, Hubbal, ini antara berhala besar. Kita baca surah An-Najm, Allah sebut 3 nama berhala besar. Lata wal Uzza wa Manata Thalithatal Ukhra. Allah sebut 3 nama berhala ni. Lata, Uzza, Manata. 3 berhala ni, berhala yang sangat besar, yang paling terkenal di antara semua berhala. Tuan-tuan nak tengok lagi tak berhala ni? InsyaAllah Saudi tengah buat balik. Ada siapa nak tengok? InsyaAllah boleh pergi Riyadh ni, tuan-tuan jangan terkejut. Awak dari depan nak buat berhala balik. Mereka kata this is our tradition. Maka nak menunjukkan balik, membangkitkan balik tradisi Arab. Dulu Tok Nyang kami, ni ada berhala Tok Nyang kami ni. Tuan-tuan, Lata dekat kawasan Kaabah, Uzza dekat mana?
Uzza kawasan An-Nakhlah, lebih kurang 91 kilo daripada Masjidil Haram ke arah Riyadh. Dan yang ketiga nama dia Manata. Manata berada di kampung Bani Khuza'ah, di kawasan Al-Muraisi', Bani Mustaliq tadi tu. Tuan-tuan, walaupun nama berhala ni tiga Allah sebut rapat dalam Quran, tapi kedudukan dia jauh-jauh. Satu dekat Mekah, satu dekat Nakhlah, satu dekat Muraisi'. Dan orang-orang Bani Mustaliq, mereka ambil keuntungan sebab mereka tahu kalau orang-orang yang mai buat haji, orang-orang jahiliah yang tunaikan haji, lepas mereka buat haji di Mekah, di Kaabah, menziarahi Lat, mereka akan pergi cari berhala Manata pula. Dekat mana? Dekat Muraisi', dekat Bani Mustaliq. Jadi situ satu perniagaan. Mereka akan buka booth, mereka akan buka kawasan-kawasan perniagaan sebab orang akan datang ziarah berhala besar ni. Jadi sebab tu kecenderungan mereka ialah melawan Rasulullah dan mengikut orang Quraisy. Bila orang Quraisy menyempurnakan tentera nak serang Madinah pada tanggal ketiga Hijrah pada bulan Syawal, antara orang yang menyertai perang Uhud untuk serang Madinah ialah daripada Bani Mustaliq, daripada Bani Khuza'ah. Mereka cukup menunjukkan kebencian kepada Nabi. Sebab tu pada tahun kelima Hijrah bulan Sya'ban, Nabi dengar saja berita yang orang-orang Bani Mustaliq nak serang kota Madinah. Nabi tak boleh percaya. Sifat Nabi tabayyun. Nabi selidik. Nabi hantar satu orang sahabat, nama dia Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi kata, Buraidah, pergi tengok betul tak berita. Sayyidina Buraidah pergi. Sampai sana dia menyamar. Dia masuk dalam, dia tengok keadaan, dan dia bawa balik berita dekat Nabi. Dia kata, benar ya Rasulullah, sungguh mereka telah mengatur strategi agar diserang kota Madinah. Maka Nabi tak tunggu dah. Ini orang Islam, tuan. Bila dapat satu berita, maka bertindak. Islam bila dengar satu kebenaran, dia akan sempurnakan kebenaran tu. Dia tak tangguh-tangguh dah. Tenanglah dulu, nak pergi haji dah ni, InsyaAllah nak pergi. Tak mau haji, daftar tak lagi? Nantilah. Habis itu nanti ni bila nak daftar? Nanti daftar. Apa tu kalau daftar nanti tahu bila nak dijemput? InsyaAllah. La haula wala quwwata illa billah. Senang betul hidup ni, tuan-tuan. Hak yang daftar tahun 2010 tu pun insya-Allah buat haji tahun 2040. Ni hak tak daftar lagi ni, tuan-tuan daftar. Cepat tunjuk sikit kesungguhan daripada Allah tu. Tunjuk sikit kesungguhan daripada Allah. Wahai Allah, aku nak pergi haji ni, jemputlah aku pergi haji. Yang sampaikan bukan tabung haji, yang sampaikan siapa? Allah. Tapi kita apa? Kalau macam tu tak payahlah daftar tabung haji. Tunjuklah sikit ikhtiar ke Allah Ta'ala ni. Yang aku nak pergi haji, aku daftar ni sebab aku nak pergi. Wahai Allah, tolonglah pilih. Sebab yang pilih siapa? Allah. Tuan-tuan, Nabi bersungguh. Nabi dengar saja Bani Mustaliq nak serang Madinah, Nabi terus tashkil, Nabi terus bentuk satu jemaah 700 tentera para sahabat, 30 pasukan berkuda, Nabi Amir. Tuan-tuan, Muraisi' ni dia dekat kawasan, di sebelum sampai Abwa. Di sebelum sampai Abwa. Abwa ni maqam ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai Abwa, tapi kalau kita pergi jalan raya sekarang ni, tuan-tuan kena off-road masuk ke dalam sikit. Dan kami sampai hari tu, tuan-tuan, kami terkejut sebab kami kena lintas sungai. Drive kereta, sungai. Allah, macam nak cross. Kami hantar drone. Hantar drone, tuan-tuan. Sewa drone lah. So, hantar pergi. Cek reki jalan. Wish, macam mana ni? Tak lama lagi motor lalu. Motor lalu ke arah sungai. Laju lah tu. Tidak menunjukkan sifat untuk berhenti langsung. Saya kata, biar betul motor ni. Seru di langgar sungai. Rupanya ayak cangkat, tuan-tuan. Parah buku lali sungai tu. Saya kata, la ilaha illallah, boleh cross. Kami cross, serang. Tapi kalau naik bas, tetap tak confident.
Sampailah di seberang, kami ikut laluan. Kami sampai di satu signboard yang tertulis Al-Muraisi'. Di situlah kawasan 700 tentera Islam sampai untuk menggempur Bani Mustaliq yang ketika tu sedang leka dan tak sangka Nabi akan serang mereka. Mereka buat plan nak serang Rasulullah, tapi tiba-tiba Nabi serang mereka. Kerana serangan mengejut, serangan tiba-tiba, tuan-tuan, orang Islam seorang pun tak syahid. Satu, tuan-tuan, perang ni kena strategi, bukan main redah. Tuan-tuan, ketika tu juga Nabi berjaya menawan 200 keluarga. Nabi SAW di tepi telaga Muraisi', sampai hari ni telaga tu ada lagi. Di tepi Ma'al Muraisi', sampai hari ni telaga tu ada lagi. Siap telaga tu telah diwartakan oleh badan tali air Saudi sebagai satu tempat sumber air yang di mana dekat situ dia pasang generator untuk pam air. Telaga Muraisi' sampai hari ni ada lagi. Dikatakan di situlah Nabi SAW telah menawan 200 lebih kurang keluarga Bani Mustaliq. Ketua dia yang bernama Harith bin Dirar, bila kena ambush, bila kena serang, ketua lari. Kalau lari saja tak apa, tinggal kabilah. Kalau tinggal kabilah tak apa, dengan anak-anak perempuan sekali dia tinggal. Maka sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Thabit ibn al-Qais telah tawan anak perempuan Harith bin Dirar. Siapa anak perempuan dia? Kalau saya sebut anak perempuan dia, tuan-tuan semua kenal. Anak perempuan Harith bin Dirar namanya Sayyidatuna Juwairiyah binti Harith. Tuan-tuan, itulah peperangan Bani Mustaliq, yang mana Nabi SAW telah mengalahkan kaum Bani Mustaliq, telah mengalahkan Bani Mustaliq, menawan 200 orang keluarga Bani Mustaliq. Dan Nabi mengajar akhlak. Nabi tanya kepada Thabit bin Qais, berapa kamu nak tebus Juwairiyah ni? Tuan-tuan, Thabit bin Qais ni satu orang sahabat yang cukup tinggi takwa dia. Dia ni khatibun Nabi, dia orang Ansar. Nabi gelar dia pengkhutbah Nabi. Ni Thabit bin Qais. Sebab apa? Dia ada suara kuat. Thabit bin Qais ni dia ada suara kuat. Nabi kalau bercakap, zaman dulu tak ada mikrofon ni. Mikrofon ni tak ada. Jadi kalau Nabi bercakap, Al-Abbas bin Abdul Muttalib akan jadi orang yang menguatkan suara Nabi. Sayyidina Thabit ibn al-Qais akan jadi orang yang kuatkan suara Nabi. Tuan-tuan, tiba-tiba ayat Al-Quran turun. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Barang siapa yang buat juga macam tu, maka hilang pahala dia. Lepas ayat ni turun, tuan-tuan, Nabi perasan Thabit ibn al-Qais tak datang masjid. Tuan-tuan, Nabi suruh sahabat cari mana Thabit ibn al-Qais. Cari-cari, sahabat kata, ya Rasulullah, ada kat rumah, tak datang masjid. Nabi kata, kenapa? Dia takut. Nabi pergi tengok dia. Bila Nabi ziarah, dia pucat muka dia. Nabi tanya, wahai Thabit, ni kenapa ni? Pucat muka ni. Ya Rasulullah, bukankah ayat Al-Quran turun, wahai orang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Barang siapa yang buat juga macam tu, hilang pahala amalan dia. Ya Rasulullah, aku ni suara kuat, sentiasa lagi tinggi daripada suaramu ya Rasulullah. Aku risau ayat Al-Quran ni turun sebab aku. Nabi kata, wahai Thabit, ayat ni bukan sebab kamu. Ta'ishu sa'idan wa tamutu syahidan. Kamu hidup bahagia, mati syahid. Allah, dapat berita daripada Nabi. Dapat berita syahid pada Nabi, tuan. Seronok dia, main masjid balik. Tak lama lepas tu turun ayat Quran pula, surah Luqman. Wasbir ala ma asabaka inna dhalika min 'ilmil umur wa la tusa'ir qaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Azan.
العذر. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung sikit lagi, kita sempurnakan, selesaikan perang Bani Mustaliq. Sebab perang ni jarang kita cerita kan. Dan nak tempat ziarah dia, insyaAllah saya tengah cari jalan macam mana nak guna bas untuk ke sana. Sebab saya tengok ada laluan yang sedang direnovate oleh kerajaan Saudi. Kalau siap tempat tu, insya-Allah akan ada jalan untuk kita pergi ziarah tapak perang Bani Mustaliq. Tuan-tuan, tempat yang Nabi pernah pergi, yang tempat peperangan pernah berlaku, tempat ni ada rohaniat dia. Kami pergi, tak payah cakap banyak tuan. Sampai sana pun rasa meramang. Sampai sana rasa masya-Allah. Betapa agama ni benda yang sangat mahal, yang sahabat faham sehingga bila diajak oleh Nabi terus bergerak mereka. Thabit ibn al-Qais ni orang yang sangat tinggi takwa dia. Sebab tu bila turun ayat Al-Quran yang dibacakan daripada surah Luqman tadi, wala tusa'ir qaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin faqur. Allah larang, jangan memalingkan diri kamu daripada manusia. Jangan berpaling daripada manusia. Jangan menyombongkan diri kamu. Jangan merasa bangga pada diri kamu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka orang yang bangga-bangga diri ni. Tuan-tuan,
Nabi sedar Thabit tak datang masjid lagi. Nabi tanya sahabat, "Aina Thabit ibn al-Qais? Mana Thabit ibn Qais?" Sahabat kata, "Ya Rasulullah, kami tak nampak dia." Bila Nabi suruh cari, dan sahabat kata, "Ya Rasulullah, ni dia kunci diri dalam rumah lagi ni." Nabi cari lagi, ternyata Nabi jumpa dia. Dan Nabi tanya, "Kenapa wahai Thabit?" Thabit kata, "Ya Rasulullah, ayat Quran turun sebab aku ni. Semua ayat Quran ditala ke diri dia. Macam mana umat hari ni? Habis dalil Quran dibagi untuk jatuhkan orang. Ni sebab orang ni ayat Quran ni pasal dia ni. Ayat Quran ni cerita orang ni. Dah. Quran untuk saya. Quran untuk saya makin dekat dengan Allah. Ini manual, buku manual untuk saya hidup macam mana saya nak sempurnakan ketaatan kepada Allah. Ni Quran untuk saya, hukum ke atas saya, bukan meletakkan hukuman kepada orang. Ni Thabit ibn al-Qais radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, dia Nabi kata apa? Nabi tanya dia. Dia kata ayat surah, ayat yang bercerita tentang apa? Tentang Allah benci orang yang menyombongkan dan membangga-banggakan diri. Aku risau ya Rasulullah, aku ni antara pemimpin kaum dan aku kadang-kadang rasa aku ni lagi baik daripada orang. Kuasa ayat ni turun sebab aku ni ya Rasulullah. Nabi kata bukan. Ta'ishu sa'idan wa tamutu syahidan. Kamu hidup bahagia, kamu mati syahid. Tuan-tuan, 2 kali dah Nabi kata janji mati syahid kat dia ni. Ternyata hadiah tu dia dapat lepas Nabi wafat. Bila dia ikut serta di dalam peperangan Yamamah. Perang Yamamah dekat mana? Riyadh. Tuan-tuan pergi dekat Riyadh, ada Universiti Yamamah. Di tanah Yamamah pernah berlaku perang yang cukup teruk di antara orang Islam. Awalnya pimpinan Ikramah bin Abu Jahal, kemudian dia diganti oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pimpinan Khalid ibn al-Walid menentang Musailamatul Kadzab. Dalam tu ada siapa? Antara tentera dia ialah Sayyidina Thabit ibn al-Qais. Pada awal peperangan, penyerangan, tuan-tuan, orang Islam berundur dengan hentakan, dengan serangan, dengan gasakan daripada Musailamatul Kadzab. Ketika mana orang Islam berundur, Thabit tak berundur. Thabit bin Qais tak berundur. Dia tetap di tempat dia. Bahkan sebahagian riwayat sebut dia korek tanah dan dia tanam betih di dalam tanah tu. Dia melaungkan dengan suara yang kuat. Dia kata, dulu masa Nabi dengan kita bukan macam ni cara kita perang. Takdir Allah, hadiah yang Nabi ulang-ulang masa dia hidup, dia dapat masa tu syahid dalam perang Yamamah. Tuan-tuan, walaupun dia syuhada, walaupun dia syahid dalam perang Yamamah, tapi dia ada perkara belum dilunaskan masa hidup dia. Dia ada hutang. Tuan-tuan, jangan main-main hutang-hutang. Hutang ni benda mahal, benda bahaya. Thabit ibn al-Qais mati syahid, tapi dia ada hutang. Ketika mana satu orang tentera telah bermimpi setelah menang peperangan Yamamah. Mimpi apa? Mimpi Thabit ibn al-Qais bagi tahu bahawa ketika mana dia dibunuh syahid, ada orang Islam yang telah ambil baju perang dia. Tuan-tuan, harta perolehan perang ghanimah ni yang pada orang musuh, pada tentera musuh. Tapi ada orang Islam, dia tengok baju sahabat ni syahid dah, ni cantik ni, dia pergi sapu baju kawan dia. Dia ambil baju Thabit ibn al-Qais, dia balik. Dia sembunyikan baju tu, tak balik Madinah lagi. Cerita ni tak sampai Madinah, cerita ni masih di tapak Yamamah. Ternyata dalam mimpi tu Thabit bagi tahu kepada tentera ni supaya bagi tahu pada Khalid ibn al-Walid, ada satu orang lelaki yang dah ambil baju besi dia, dan dia simpan baju besi tu dekat sekian-sekian tempat. Minta Khalid al-Walid pergi ambil. Kemudian sampai di Madinah nanti, bagi pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan minta tolong Sayyidina Abu Bakar Siddiq cari fulan bin fulan, kerana Sayyidina Thabit bin Qais ada hutang belum langsai dengan dia. Tuan-tuan, maka perkara tu berlaku. Khalid pun bawa balik baju tu, bagi kat Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pun cari, dan ternyata memang betul Thabit bin Qais ketika meninggalkan Madinah pergi berperang, dia ada hutang dengan orang ni.
Abu Bakar Siddiq pun bagi baju besi tadi, lunaskan hutang. Dan Abu Bakar Siddiq kata, demi Allah, baru kali ni aku tahu ada orang yang dah meninggal dunia pun tinggal wasiat untuk bayar hutang. Sabit bin Qais syahid dah. Allah jaga dia, Allah mudahkan dia, hutang dia selesai. Kita ni tak tahu syahid ke apa. Banyaklah syahid dalam kuliah. Dalam kuliah syahid. Tuan-tuan, Sabit ibn al-Qais syahid. Kita balik pada perang Bani Mustaliq. Dia dapat tawan siapa dia tadi? Juwairiyah binti Harith bin Dirar. Anak ketua Bani Mustaliq tu dia dapat tawan. Nabi agih-agihkan ghanimah. Bahkan dia kata dia nak tebus Juwairiyah ni dengan harga sekian-sekian. Siapa yang beli? Rasulullah. Tuan-tuan, dalam perang ni Nabi boleh jadikan Juwairiyah sebagai hamba, kerana dia tawanan yang Nabi beli daripada Sabit ibn al-Qais. Tapi Nabi diutuskan bukan nak menghambakan manusia kepada manusia, tetapi menghambakan manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa yang Nabi buat? Nabi SAW dakwahkan Juwairiyah. Akhirnya Juwairiyah memeluk Islam. Nabi menikah dengan Juwairiyah. Bila Nabi bernikah dengan Juwairiyah, Nabi isytihar bahawa semua tawanan 200 yang Nabi tangkap tadi, semua ni keluarga ipar Juwairiyah bebas semua. Nabi ajar akhlak dalam perang. Peperangan untuk orang Islam bukan kehancuran, tapi peperangan untuk orang Islam ialah cahaya hidayat. Sebab tu peperangan yang zahir, peperangan yang besar, jihadul akbar, bukan angkat pedang tapi menentang nafsu. Lawan dalam ni, hak yang bergolakkan dalam ni, menang, tumpaskan nafsu. Musuh kita ada 4 tadi. Hamara pehle ke dushman ya dunia hai, hamara dusre ke dushman hai shin, apa dia? Syaitan. Ye बहुत खतरनाक के दुश्मन. Syaitan ni bahaya. Syaitan, Allah perintah apa? La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Allah tak kata jangan ikut syaitan. Allah kata jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan dia tak terus sesatkan, tapi dia ajar kita menjauhi agama. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, sampai dia pun tak sedar dia dah jauh dah. Sebab apa? Syaitan ajar melangkah. Ini syaitan. Cuma syaitan dia tewas, dan iblis laknatullah alaih ketika mana dikeluarkan oleh Allah daripada syurga. Apa kata iblis? Aku boleh sesatkan seluruh anak Adam illa, melainkan satu golongan. Tuan-tuan, ini jalan lawan syaitan. Ini jalan hentikan hasutan syaitan. Ini jalan mengalahkan syaitan. Illa, melainkan kata iblis, min illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba Engkau wahai Allah yang ikhlas. Aku tak boleh buat apa. Na kuch pucha, na kuch manga, tune dil se diya jo diya, na kuch bola, na kuch tola, muskura ke diya jo diya. Ni ikhlas. Apa dia? Na kuch pucha, tak banyak tanya. Perintah datang, sami'na wa ata'na. Na kuch mangga, tak minta balas apa-apa. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tak perlukan balasan daripada kamu, walau ucapan terima kasih. Tak payah terima kasih pun tak mau. Dah. Kami buat apa? Tune dil sedia jodia. Hati ni bukan untuk kamu, hati ni untuk Tuhan yang menciptakan kamu. Ikhlas. Na kuch bola, orang ikhlas tak ungkit apa dia buat. Na kuch tola, orang ikhlas tak judge, tak hakimi, tak banding-banding. Apa salah aku dapat, aku tak dapat, dia dapat? Apa salah dia lebih, apa salah aku kurang? ना कुछ तोला मुस्कुरा के दिया जो दिया. Orang ikhlas, ujian datang, tekanan datang, segala masalah, musibah, bala bencana datang. Ya, dia sakit, ya dia pedih, ya dia diuji, ya nampak macam tu, tapi
tapi dia masih boleh senyum. Dia kata Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau ambil satu, kau tinggal lagi 5. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau bakar satu, kau masih simpankan lagi 3. Orang yang ikhlas ni ialah orang yang melihat kebaikan Allah daripada ujian yang Allah bagi. Sebab tu tuan-tuan, cara nak lawan syaitan apa dia? Ikhlas. Musuh kita syaitan. Hamarat tisrak ad-dushman ya. Musuh kita nombor 3 apa dia? Dal, shin, mim. Ye हमारा तीसरा के दुश्मन है माहौल ये मतलब क्या? अब माना माहौल ये माने suasana. Kalau suasana iman kita dalam masjid ni, suasana iman, suasana cakap tentang agama, dakwah, alhamdulillah hati kita pun tenang, hati kita mentaati Allah. Balik rumah suasana Netflix ni, balik rumah suasana movie, suasana handphone, hati kita terkesan dengan suasana. Satu suasana musuh kita. Kalau kita tak bentuk suasana, suasana akan bentuk kita. Kalau kita tak bentuk suasana, suasana akan bentuk kita. Sahabat seorang cukup dihantar satu tempat, berubah satu tempat dengan iman. Sahabat pergi satu tempat, orang kata kunu mithlana. Sahabat cuma kata kunu mithlana, jadi macam kami. Semua orang berubah jadi macam sahabat. Kita sampai tempat orang berubah, kita jadi macam orang tu. Saya minta maaf tak, saya sampai Jerman, lapang kan, nampak kedai kebab Allah kan, dekat Munich. Saya baru tahu tuan-tuan, tuan-tuan tahu dah ni, saya baru tahu sampai Munich. Rupanya orang Jerman tak panggil Munich, Munchen. Oh saya tahu kan, oh Munchen. Saya fikir apa benda baca tulis Munich baca Munchen ni. Perak tu orang kampung sampai Jerman macam tu. Tapi jumpa kedai kebab, tuan masuk kedai kebab dan order 3 biji, tak ada sos. Apa benda kebab tak ada sos? Tuan-tuan, nasib baik saya bawa sos Kimball daripada KL. Saya pergi kat kereta ambil sos kan, buka bonet kereta ambil sos Kimball, masuk balik dekat dalam kebab tuan, bau arak tuan. Aish, apa bau arak saja tuan, jenguk dapur tuan, hak yang buat kebab tadi budak Arab Baghdad 2 orang tu tengah tunggang kasbek tuan. Terus kembang tengkuk ni tak jadi makan tuan, buang lantung sampah, sambung makan jeruk zaitun. Jeruk zaitun saya beli kat Turki kat 4 kilo. Perak dekat Malaysia mahal, kat Turki murah. Saya beli 4 kilo, stok dalam kereta, sambil drive, sambil makan. Koci tak ada, tengok koci suspicious, makan jeruk zaitun. Jumpa kebab, ingat boleh makan. Sekali hak buat kebab, minum arak pula. Tuan-tuan, bukankah dia orang Islam? Ya, orang Islam. Tapi bila dia tak bentuk suasana, dia yang terkesan dengan suasana, dia tenggelam oleh suasana, dia hanyut dengan suasana, akhirnya dia telah selesai dimusnahkan oleh suasana. Akhirnya Islam tak Islam, minum arak. Satu mahol, suasana ini musuh kita. Hamarat choda ke dushman, musuh nombor 4 yang terakhir apa dia? Nun. Apa dia nun? Nafsu. Satu nafsu yang paling susah, sebab 3 ni kat luar, nafsu ni kat dalam. Kalau kita dapat lawan nafsu, maka kita sedang menang dalam berjihad. Sebab tu tuan-tuan, nafsu hanya dapat ditundukkan dengan ketaatan kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala tahu nafsu ni macam mana. Daripada 12 bulan Allah bagi 1 bulan Ramadan saja je Allah bagi Ramadan ni. Tuan, ni tarbiyah nafsu lah ni. Sebab nafsu akan tunduk dengan lapar. Nafsu akan tunduk dengan lapar. Tuan-tuan, banyaklah puasa sunat tuan-tuan. Banyak puasa sunat. Datang puasa 10 Muharram puasa, ni Syaban ni masuk puasa, ni Rejab nanti puasa. Tuan-tuan, Ayyamul Bid 3 hari tengah bulan puasa. Tuan-tuan, banyakkan puasa. Saya hak cakap pun susah nak puasa tuan. Kenuri banyak tuan-tuan. Kenuri tak berhenti. Lepas kenuri. Kalau kuliah subuh, tuan-tuan, ada saya tempat satu pergi, saya kuliah subuh tuan. Saya pun Masya Allah tuan, ajaib tempat tu. Habis kuliah subuh, bukan kuliah maghrib, habis kuliah subuh, kambing golek. Ini bid'ah. Kuliah subuh, kambing golek. Oi, kata, ini paling champion sekali.
Dah ada makan, padahal niat dah. Ingat puasa hari ni, Ayyamul Bid ni. Tapi kalau kami bergolek ni, uish, kalau boleh, tapi kali tu je dia buat dekat hijau. Sekali tu lepas tu saya dapat kuliah subuh, pergi balik saya ingat tak ada dah. Sekali tu dia buat dekat masjid hijau. Memang champion, tuan-tuan. Sebab tu nafsu hanya dapat ditundukkan dengan antara cara dia Allah bagi sebulan bulan puasa Ramadan kat kita. Sebab tu bila sampai Ramadan ada 3 golongan. Golongan pertama, dengar nama Ramadan, jam dia, alamak nak puasa dah. Tuan-tuan, lagi berapa hari Ramadan ni? Lagi 90 berapa hari? 90 lebih hari lagi. Sikit lagi kan. Orang yang ada masalah iman dengar, alamak nak puasa dah kan. Biasa setiap pagi lepas habis sembahyang subuh pergi kedai mamak roti tampal lah tuan. Allah kata tak boleh roti tampal. Jam dia, jam. Ni golongan pertama. Golongan yang kedua, dia peduli puasa tak puasa, Ramadan tak Ramadan, sama ya tuan. Dia bulan Ramadan dengan September sama ya. Sebab apa? Pada dia Ramadan pun dia sama, tak puasa pun puasa, tak puasa pun tak puasa, puasa pun tak puasa. Ini golongan kedua. Tuan-tuan, tapi golongan ketiga, dia ialah orang yang begitu menantikan Ramadan. Walaupun hari, walaupun bulan bukan Ramadan, amalan Ramadan, tahajud, qiyamul lail, itulah amalan harian dia. Bila Ramadan datang, dia perbanyakkan amalan dia, kerana itulah bulan yang dirindui oleh dia, itulah bulan yang dicintai oleh dia, itulah bulan pecutan untuk dia, itulah bulan tarbiyah nafsu dia, itulah bulan untuk universiti untuk dia, yang akhirnya 12 bulan bertahan kerana tarbiyah sebulan yang cukup sempurna. Tuan-tuan, sebab tu nafsu ni kalau kita tak didik, kalau kita tak lawan, kalau kita taat, habis taat nafsu, selesai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang menang di dalam berjihad, jihadul akbar, jihad menentang nafsu kita. Moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang saleh, yang menyempurnakan ketaatan kepada Allah daripada segenap penjuru. Walaupun apa yang Allah berikan kadang-kadang bertentangan dengan sifat dan nafsu kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang taat pada semua keadaan, dan Allah Ta'ala terima segala pengorbanan, tekanan yang hadir kepada kita bersama dengan hadiah keredaan dia dan syurga bersama Nabi, dan syurga yang paling tinggi insya-Allah. Moga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi dengan dosa dan kelemahan saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian seandainya terkasar bahasa, tersilap bicara. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian yang ada rasa nak ikut serta dalam pakej umrah dan ziarah rare tambahan tempat-tempat yang kami dah pergi telusuri, insya-Allah tuan-tuan nanti boleh dapatkan. Saya pamphlet pun tak bawa ni, dan saya sebenarnya terbuka, saya tak mahu terbuka. Kawan-kawan madrasah di Batang Kali, ada satu madrasah yang tak dikenakan yuran, Madrasah Quran was Sunnah. Kami baru buka travel, bawa jemaah umrah. Madrasah tersebut tak ada yuran, madrasah tersebut tak ada yuran. Pelajar masuk di sana tak perlu yuran, cuma perlu interview saja. Lepas interview duduk situ. Madrasah tak besar tuan-tuan. Madrasah cuma sekitar 2 ekar sahaja, tapi sekarang jumlah pelajar sekitar 130 orang tuan. Dalam keadaan pelajar yang sangat ramai, keperluan makin meningkat. Sebab tu tuan-tuan, kami buka travel ni, antara salah satu dia ialah untuk bantu madrasah untuk jadi sebahagian daripada sumber ekonomi madrasah. Tak dikenakan yuran, hanya daripada madrasah kita nak lahirnya hafiz-hafiz Al-Quran yang berjiwa da'i, yang bergerak ke seluruh dunia untuk sampaikan agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hadirkan kebaikan. Tuan-tuan, insya-Allah siapa-siapa yang ada niat nak pergi umrah, bolehlah insya-Allah. Kita ada buat pakej ziarah dan umrah. Yang baru ni bulan lepas kita buat pergi ke Luj. Luj pun satu tempat yang jarang-jarang orang Islam pergi. Luj ni the Maldives of Saudi Arabia. Cantik tempat tu. Cantik tu benda nombor 2 kan. Di sana ada 3 tempat sirah yang disebut dalam kitab Al-Atlas Al-Geografi, Sariyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana kita ziarah sekitar, dan kita bergerak ke Al-Uis, makam satu orang sahabat yang bernama Abu Bashir. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah jadikan kita pencinta Nabi, pencinta sirah, dan menjadi asbab kita akhirnya bersama Nabi kesini kita dalam syurga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang pandang kami,
Tuhan yang melihat kami, Tuhan yang tahu apa yang ada dalam jantung hati kami. Wahai Allah, tolong terima kami. Kami tak pandai, wahai Allah, untuk mentaati Engkau. Banyak salah silap kami, wahai Allah. Salah cakap, salah dengar, salah buat, wahai Allah. Kau tahu segala kelemahan kami. Kalau Kau kira semua kelemahan ini, habis kami, wahai Allah. Tak ada apa yang tinggal melainkan hanyalah kehancuran pada diri kami. Tapi kami tahu Engkau lah Tuhan yang sentiasa memberikan kebaikan, kenikmatan demi kenikmatan, walaupun kami tergelincir dengan tebing-tebing maksiat, wahai Allah. Wahai Allah, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau bagi pada kami. Kalau Kau zahirkan dosa-dosa kami, pasti langit dan bumi akan hitam dengan dosa-dosa ni. Tapi kami sedang ketuk pintu rahmat keampunan Kau. Tolonglah ampunkan kami, wahai Allah. Ampunkan kami, wahai Allah. Ampunkan kami, wahai Allah. Ampunkan kami, wahai Allah. Ampun mak ayah kami, wahai Allah. Ampun anak isteri kami, wahai Allah. Ampun guru-guru kami, wahai Allah. Ampun sahabat anda kami, wahai Allah. Ampun semua orang Islam dalam dunia ni, wahai Allah. Wahai Allah, hadirkan bantuan Kau ke atas kami. Di saat saudara-saudara kami sedang diuji di Palestin, anak-anak mereka hancur ditindih bangunan, wahai Allah. Rumah-rumah mereka pecah, wahai Allah. Di saat ni musim sejuk, ya Allah, satu rumah berkongsi sampai 6-7 keluarga, ya Allah. Kau mudahkanlah urusan mereka. Di saat selesa kami di sini, mereka berada dalam keadaan yang cukup sengsara di sana, wahai Allah. Kau buka pintu kesyahidan untuk mereka, sehingga setiap hari ada saja di kalangan mereka melangkah dalam masuk pintu kesyahidan tu, wahai Allah. Sedangkan kami diuji dengan segala permainan nafsu, sehingga ramai yang tergelincir, wahai Allah, di tebing-tebing maksiat, di tebing-tebing api neraka, wahai Allah. Tolonglah bantu kami taat padamu, wahai Allah. Jangan serahkan kami pada diri kami walaupun sedetik, wahai Allah. Kami tak mampu uruskan diri kami sendiri, wahai Allah. Tapi kami tahu kami ada Tuhan yang sedang memandang kami, wahai Allah. Tolonglah terima kami, wahai Allah. Tolonglah terima kami, wahai Allah. Redha dengan kami, wahai Allah. Redha dengan kami, wahai Allah. Selamatkan kami, wahai Allah, dari segala kemalapetaka, kecelakaan dunia dan akhirat, wahai Allah. Kami tak pandai nak doa Nabi kekasih kami. Apa yang Nabi minta dalam doa itu kami minta dalam doa kami, wahai Allah. Apa yang Nabi minta dalam doa Nabi, wahai Allah, itu dan kami minta dalam doa kami. Apa yang Nabi minta jauh, itu kami minta jauh, ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hidayah untuk umat ini, ya Allah, seluruh dunia, seluruh alam, ya Allah. Di kalangan kami ada yang sakit, kau sembuhkanlah. Ada diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Ada diuji masalah hutang, lansaikanlah. Ada diuji masalah rumah tangga, selesaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.